saya membaca wa rasulika. Tadi Nabi ajarkan wa bi nabiyika. Ini dia kata wa bi rasulika, dan dengan rasulmu. Dan aku beriman dengan nabimu, dengan rasulmu. Dia tukar. Baginda berkata, tidak, jangan baca lagu, aku tak ajar lagu tu tadi. Hak dah itu betul, hak sebutir itu. Apa kata rasul itu hakmu. Hak akunya apa dia? Wa bi nabiyika, bukan wa bi rasulika. Tetapi bacalah dengan wa bi nabiyyika allazi arsalta, dan dengan nabimu yang engkau utuskan. Nabimu yang engkau utuskan. Kamu kena baca gitu. Jangan tukar, jangan tukar. Tak apalah. Cuba kita tengok nota akhir, nota akhir. Banyak sekali pengajaran yang terdapat di dalam hadis ini. Antaranya ialah satu, berwuduk sebelum tidur. Demikian juga berdoa sebelumnya adalah sunat dan digalakkan. Kalau tak baca, kalau tidur gitu, dosa ke? Tak dosa, sunat. Digalakkan, tidak berdosa. Tetapi sepatutnya hak digalakkan pun kita kena kesal jugalah. Kadang kita tak buat benda tu mudah sangat. Ada kalanya kan jenera letih terlajak dah, tak ada nak baca apa-apa, boleh juga berlaku. Tapi kalau sedar, baca, tak apa, baca, tidur pula. Yang kedua, memulakan tidur di atas lambung kanan adalah sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, elok membaca semula di hadapan guru apa-apa yang telah dipelajari daripadanya, demi memastikan kesahihan apa yang dipelajari itu. Kena baca semula. Baca sini, dia baca. Yang keempat, guru hendaklah menegur murid jika murid telah tersalah dalam pelajaran yang diajarkannya. Itu disiplin belajar pula tu. Boleh kita ambil daripada sini. Guru jangan elok. Yang kelima, ada perbezaan di antara perkataan Rasul dan Nabi. Rasul Allah, ataupun kalau bahasa kita utusan Allah, boleh jadi manusia, boleh jadi juga malaikat. Tetapi Nabi hanya digunakan untuk manusia. Untuk manusia, tak boleh untuk malaikat. Yang keenam, tidak boleh sewenang-wenang mengubah zikir ataupun doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kerana ia mempunyai keistimewaan tersendiri, sama ada dari segi ketepatan artinya, dari segi ketepatan artinya, atau dari segi pahala yang diperolehi, atau dari segi ia merupakan sesuatu yang direstui Allah untuk diajar oleh Nabi kepada umatnya. Yang ketujuh, hadis ini menjelaskan bahawa Muhammad adalah seorang Nabi lagi Rasul. Itu beberapa pengajaran yang terdapat di dalam hadis ini. Itu beberapa perkara. Yang kelima tu, ada perbezaan di antara perkataan Rasul dan Nabi. Dalam Quran misalnya, Allah SWT ada sebut, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih daripada malaikat rusulan, utusan-utusannya, dan juga dia pilih dari kalangan manusia. Artinya Rasul itu dari kalangan malaikat pun ada, dari kalangan manusia pun ada. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu. Apa ya apa ni? Nabi SAW ajar tegur tu. Dia nak ayat kalau Rasul, biar tepat guna bahasa tu. Biar tepat. Dan dia ni manusia. Bila sebut Nabi, utusan daripada Allah berupa manusia. Dengan sebut Nabi tu kena ingat, dia ni manusia. Sebab malaikat tak.
Utusan ni ada dua je, malaikat ataupun manusia. Dia ni manusia. Nak ingat tu. Takut-takut lah bukan kita kata ada malaikat pula, semua malaikat pula jadi puja pula, dewa kau gapo kau. Tak ada. Dia bila sebut nabi tentu manusia. Dan nabi yang engkau utuskan. Bila sebut gitu nabi dia ni yang engkau utuskan, bila sebut utuskan nabi tu dijadikan kemudiannya rasul. Utuskan arsalta tu orang yang diutuskan jadi rasul. Tapi kalau kita sebut wa rasulika, boleh jadi hanya ada makna rasul saja, nabi tu tak ada. Tapi dengan sebut bi nabiyyikal ladzi arsalta, masuk kedua-dua. Tak payah sebut rasul, sebab arsalta tu sudah ada makna tu, makna rasul dalam tu. Tapi kalau kita sebut bi rasulika, seseolahnya nabi ni bukan rasul, padahal dia nabi lagi rasul. Itu faedah tu, kehalusan bahasa yang digunakan di situ. Kalau dia guna rasulika, boleh jadi orang kata dia ni rasul semata-mata, tidak nabi. Nak rayaknya tidak, dia ni nabi lagi rasul. Nabi satu kelebihan dia, rasul satu kelebihan yang lain pula. Kalau rasul saja, padahalnya boleh dikatakan setiap rasul itu adalah nabi. Tapi tidak setiap nabi itu rasul. Kira-kiranya bila sebut rasul, hak itulah ya barak dipikir, kalau aku sebut rasul pun apa salahnya? Muka setiap rasul tu mesti dia nabi. Tapi tak boleh, tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Tak boleh ubah. Sepatah tu tak boleh ubah. Nabi tegur ubah. Padahal kita kata ada kebenarannya. Yang dia kata gitu tu pun dia faedah lah tu. Tak boleh. Mana-mana tak boleh. Dalam bab doa ni, hak dia ajar tu, hak tu yang kita tulis sat ni, beberapa poin sat ni. Itulah barangkali yang direstui oleh Allah untuk diajarkan oleh Nabi kepada umatnya. Boleh jadi situ ada pahala banyak, boleh jadi tepat makna dia. Tu ada beberapa kemungkinan kan tadi. Nak suruh kemah tu, hak tu lah dia ajar. Kalau kita baiki, walaupun sepatah jadi kurang, sebab dia kemah. Sebab gini lah, kalau kita manusia pun tak boleh. Kalau seorang pengarang tu dia memang bisa, hebat dah, jangan terbang main nak baiki hak dia, jadi punah. Dia mengambil kira semua sudut ilmu. Kita boleh jadi nampak dari segi bahasa lah. Kita pun kata molek gini, tukar. Jangan, kena mikir panjang. Nak baik apa ni, tukar ataupun baiki hak orang pandai buat. Jangan terbang main. Allah lagilah, Nabi lagilah. Tak boleh nak lawan dengan manusia. Manusia pun cuba fikir. Dengan sebab ada kalanya sepatah sebutir je jadi tawar je, kurang je. Jangan. Terutamanya bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ni dia tak ada titik, tak ada koma, tak ada apa, nukta bertindih tak ada. Dia kena faham sendiri. Sebab tu dia kena pandai benar. Kena pandai benar. Pandai sendiri pun kalau bahasa Melayu ni boleh jadi tidak berapa tepat kan. Dengan sebab tu kena maaf lah. Sebab boleh jadi dari segi nuktah koma tak apa kena sikit, tu kena maaf lah. Tu dari segi ejaan pun apa lagi memang dalam bahasa kita ni pun tukar-tukar semua ejaan kan. Bukan gini. Jadi hak tu biasalah. Tapi kalau hak bahasa Arab ni, hak Quran dan sunnah, jangan terbang main. Jangan terbang main mana-mana. Dengan sebab itu, bila dalam Quran ajar Rabbana atina fid dunya hasanah, lagu tu kena doa lagu tu. Tak boleh kita kata dah aku doa seorang ni, kita kata Rabbi atini fid dunya. Jangan baiki. Walaupun kita doa seorang, walaupun kita doa tu kita seorang, kena Rabbana atina juga. Kami. Dia ajar lagu tu. Pasal apa? Boleh jadi kita kata dah kita seorang, Tuhan nak suruh kita tak ingat, kita tak lupa kepada orang-orang. Sekurang-kurangnya orang-orang yang kita kasih, takkan kita tak masuk situ. Orang yang kita kasih, anak kita, bini kita, suami kita, mak kita, mertua kita, tak masuk. Tak boleh kau kalau tak ada dia. Kita doa. Itulah orang-orang yang khusus, orang-orang yang rapat dengan kita. Tengok kan molek tu ajar. Ketika kita seorang pun kita doa juga untuk dia.
Dan kalau kita peluah lagi saudara kita orang Islam,